Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kaifa halukum? Okey, Ustazah harap semua pelajar masih sihat dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran online kita. Okey, boleh buka muka surat 74, buku teks. Hari ini kita akan belajar satu kawaid ataupun kaedah. Kawaid ni orang panggil tata bahasa. Tajuknya adalah Asma'ul Khamsah. Kata nama yang 5. Okey. Ada 5, maksudnya ada 5 kata nama. Abun, ayah. Fu ni maksudnya mulut. Okey, mulut. Okey. Akhun, abang. Zu ni maksudnya pemilik. Hamu maksudnya father-in-law, iaitu bapa mertua. Bapa mertua. Okey. Untuk untuk tajuk ni sebenarnya dia senang je. Cuma setiap abun, fu, akhun, zu dengan hamu dia ada 3 keadaan. Yang pertama sama ada dia baca abu dengan waw. Yang kedua, dia baca aba dengan alif. Dan yang ketiga, dia baca abi dengan ya. Okey, bila masa dia baca abu? Okey, bila masa dia baca abu? Bila abu ni kata nama berada selepas fa'il. Bila dia baca dengan waw, kata nama duduk selepas fa'il, duduk selepas kata kerja. Contohnya, Ja'a Abu al-Istiqlal, telah datang bapa kemerdekaan. Jadi dia kena baca abu sebab dia duduk selepas fa'il. Sama juga macam ni, Salima fu al-maridi, telah selamat fa'il, fu al-marid, mulut pesakit. Sebab apa baca fu? Sebab sebelumnya fa'il. Sama juga macam ni, Ja'a akhu Muhammadin, telah datang abang kepada Muhammad. Sebab apa baca dengan waw? Sebab sebelumnya adalah fa'il. Sama juga dengan zu. Ja'a zu malin, telah datang pemilik harta. Sebab apa dibaca dengan waw? Sebab sebelumnya ada fa'il. Dan yang terakhir adalah Ja'a hamu Zaidin, telah datang bapa mertua kepada Zaid. Sebab apa dibaca dengan waw? Sebab sebelumnya ada fa'il. Kesimpulannya senang je. Abu, fu, akhu, zu dengan hamu. Bila kena baca dengan waw? Apabila dia duduk selepas kata kerja. Dia duduk selepas kata kerja, iaitu duduk pada kedudukan yang kedua. Okey. Sekarang ni kita tengok pula bila masa dia dibaca aba. Ra'aitu, saya melihat. Ra'a ni fa'il. Tu pelaku, saya. Tu ni fa'il. Fa'il. Ataupun kita panggil pelaku. Saya melihat. Jadi yang ketiga ni adalah objek. Saya melihat bapa kemerdekaan. Okey. Jadi bila kita kena baca aba, sekiranya aba ni adalah objek. Iaitu benda yang ketiga dalam ayat. Objek, benda yang ketiga. Saya melihat aba. Sebab itu dia kena baca aba. Sama juga macam ni. Kalau yang ni pelaku dia adalah dhamir. Sekarang ni pelaku dia adalah kata nama yang jelas. Alaja at-tabib. Doktor merawat. Doktor merawat apa? Jadi yang ketiga adalah objek. Falmaridi, mulut pesakit. Sebab apa dibaca fa? Sebab dia adalah objek. Benda yang kena rawat. Kalau yang ni benda yang kena lihat. Sama juga macam ni. Ra'aitu, saya melihat. Saya melihat apa? Akha Muhammad, abang kepada Muhammad. Dan yang keempat, Ra'aitu, saya melihat Zamalim, pemilik harta. Saya melihat. Apa yang dilihat? Objeknya adalah za.
Dan yang terakhir, ra'aitu hama Zaidin. Aku melihat bapa mertua Zaid. Aku melihat. Apa yang dilihat? Hama, bapa mertua. Jadi kesimpulannya, bila dia kena baca aba, kena guna alif, fa, akha, za, hama. Bila dia kena ada bacaan berada alif di belakang, bila aba, fa, akha, za dan hama, dia berada pada kedudukan objek, iaitu berada pada kedudukan yang ketiga, benda yang kena. Ni, benda yang kena lihat, benda yang kena rawat. Ni, sama juga abang yang dilihat. Ni juga pemilik harta yang dilihat oleh saya. Sama juga yang ni, saya melihat bapa mertua. Senang kan? Okey, dan yang terakhir, marartu bi abil istiqlali. Bila kita kena baca dengan ya, bila kita kena baca dengan ya, bila dia duduk selepas huruf ja, bi. Aku lalu di tepi bapa kemerdekaan. Bi ni huruf ja. Sama juga fu. Bila kena baca fi, kharajal ma'u min fi al-marid. Telah keluar air daripada mulut pesakit. Sebab apa kena baca fi? Sebab sebelumnya ada huruf ja, min. Sama juga yang ni, maratu bi akhi Muhammad. Aku lalu di tepi abang Muhammad. Sebab apa kena baca akhi? Sebab sebelum dia ada huruf ja. Sama juga yang ni, aku lalu di tepi pemilik harta. Dan aku lalu di tepi bapa mertua. Sebab apa dibaca zi dan yang ni hami? Sebab dua-dua berada selepas huruf ja. Okey, jadi senang je. Asma' khamsah ni adalah kata nama yang 5, iaitu abun, ayah, fu, mulut, akhun, abang, zu, pemilik, hamu, bapa mertua. Ini adalah kata 5 yang khusus dalam istilah bahasa Arab. Cuma yang bezanya, dia boleh baca dengan waw. Bila kena baca dengan waw? Bila dia duduk selepas kata kerja. Abu, fu, akhu. Bila dia duduk selepas kata kerja. Dan bila kena baca aba, fa, akha, za, hama. Bila dia jadi objek. Ataupun bila dia duduk pada kedudukan yang ketiga dalam ayat. Dan yang terakhir, bila kena baca abi, fi, akhi, zi, hami. Bila dia kena baca ada ya, bila sebelum dia ada huruf ja. Jadi, bila awak nak buat latihan nanti, awak kena analisis. Dia ni duduk selepas fi'il ke, duduk pada kedudukan objek ke, ataupun duduk selepas huruf ja. Untuk menentukan sama ada jawapan dia ada waw, ataupun ada alif, ataupun ada ya. Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana sudi mendengar dan belajar pada hari ini. Assalamualaikum.